Saya Ricardo. Saya Kenny. Saya Faizal. Saya Nat. Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Ramadan Al-Mubarak kepada muslimin dan muslimat sekalian di seluruh dunia. Ikhlas dari kami di Kinabalu Podcast. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh orang Kota Marudu tinggal Jepun. Follow Johan's journey promoting Almari Japan on YouTube. Ya. Subscribe, like and share channel Lagu Dari Langit dan juga di semua dan sosial media Iya. mereka semua. Iya, betul. Now on to the show. Yo. Ramadan bulan mulia, Ramadan kini tiba, padanya beribadah, sebulan berpuasa, tingkatkan amanat kita, marilah bersama-sama teguhkan iman kita di bulan yang mulia Ramadan Karim. Oh Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim, Ramadan Al-Mubarak. Selamat kembali ke podcast nombor 1 di Sabah di part yang ketiga ini, season 7 episode yang ke-7. Saya Ricardo. Saya Kenny. Saya Faizal. Dan kita masih lagi bersama dengan Ustaz Abdul Hakim Abdul Aziz, berasal daripada Perak, di Fadilat Ramadan yang minggu yang ketiga inilah. Yes sir. Nampak gayanya macam dekat-dekat sudah raya. Oh, 1 minggu lagi. Macam vibe dia sudah ada. Saya tengok banyak guru-guru pun start pakai baju raya sudah pergi sekolah, macam baju-baju Melayu gitu. Kira macam orang satu vibe lah. Sebab tahun ni ada berbeza sikit. Yes. Sebab sudah 2 tahun kita hanya beraya sendiri-sendiri dan buat video-video sendiri. Dan tahun ini kita alhamdulillah lah, harap tiada masalah, tiada lagi kluster-kluster baru, kluster raya ke apa. Jangan. Boleh sudahlah kita berkira macam beraya lah. Tidaklah bilang sehevok yang sebelum-sebelum ini. Tapi kira bolehlah pergi rumah saudara mara sikit, bolehlah balik kampung sikit dan balik kampung tidak sikit banyak punya. KJ pun dia bilang nanti akan announce SOP sesuatu. raya. Oh, SOP sesuatu raya. kan dia bilang jeng nantikan. Oh, Khairi Jamaluddin Jeng SOP jeng, raya. dia bilang. Wah. Sampai jeng. Kalau dia jeng lain tu. Tidak ada lawatan atau balik kampung bilang mampus. Janganlah. Janganlah. Iyalah. Cukuplah kita Skype. Iya. Cukuplah raya yang begitu. Saya pengalaman saya 2 tahun tu macam, saya terus terang lah, macam rasa sangat kurang. Sebenarnya raya ini kalau dari segi Islam adalah merayakan sebulan berpuasa ya Ustaz kan. Tapi macam rasa macam biasa saja 2 tahun lepas. Mungkin sebabkan tradisi itulah, macam ada duit raya, bawa bagi anak buah kan, melawat pergi balik kampung isteri ke dan sebagainya. Tapi 2 tahun tu tiada. So, tahun ni hantar pakai apa ni? Maybank tuju. Maybank tuju. Maybank tuju. CIMB Click. Oh kan. Hantar angpau. Tapi sekarang lain, dorang pakai Big Pay, Boost. RM10. Tiba-tiba terima. Tapi banyak yang kita pelajari lah daripada PKP ni sebenarnya. Di situ juga kita mula podcast. Ya betul. Di situ juga kita belajar macam-macam benda. Macam Ustaz Farid hari itu cakap, ramai orang jadi imam masa raya sebab tidak ada masjid buka masa tu. Jadi ramai yang memberi khutbah. Khutbah tu dirilis dalam PDF, kerajaan ada rilis dan Jabatan Agama Islam lah ada rilis, dan kita boleh baca saja kepada keluarga kita. Sangat orang bilang mengeratkan, juga memberikan satu experience yang baru lah. Kira kita digitalize lah. Digitalize. Tapi saya pun tanya kamu lah, apa persiapan, macam Kenny lah, apa persiapan Faizal. Kenny dia merayakan, dia makan-makan je, ikut-ikut join-join sekali kan. Kenny ya. Saya tunggu rendang. Rendang. Makmur. Zal, macam mana persiapan kau Zal? Setakat ni belum ada lagi. Okey. Oh betul yang kau tanya kau mau PKK kan hujung minggu ni. Belum ada lagi. Ya. Kalau hujung minggu ni, kalau
sehat tubuh badan tu apa gila. Oh, insyaAllah. Siap tu. Confirm. Ya. Saya rasa kalau kita ni cool-cool sikit, yang isteri tu. Bila ni bang, tadi habis baju ni. Habis baju. Ya, hari-hari pertama lain, kedua lain, ketiga lain. Kalau shopping dah sempat. Apa hukumnya ni tukar-tukar baju ni Raya ni? Alah. Ustaz pula kita, Ustaz, apa Ustaz punya persiapan setakat ni ada ataupun biasa-biasa saja atau Ustaz akan balik kampung ke atau macam mana? Oh, tahun ni tak balik kampung. Okey. I see. Sebab macam ujung tahun tu dah balik dah. Oh, ya betul. Jadi mungkin kita balik nantilah. Okey. Jadi masuk tahun ketiga lain Ustaz sudah berada di kampung. Ya. Orang rumah orang sini Ustaz ataupun orang sini. orang Kota Marudu atau orang Pitas atau Kota Marudu. Kota Marudu. I see. Alhamdulillah. Kira balik kampung juga lah. Yalah, kampung isteri lah. Ya. Alhamdulillah lah. Ya, okey. Jadi baju raya sudah ada Ustaz. Isteri sudah temakan. Ini biasa nih tema-tema nih orang rumah nih. Nanti kita tunggu surprise lah. Follow IG Ustaz lah. Ya. Baiklah, kita teruskan ke soalan-soalan. Mungkin ada soalan atau shout-out? Ken? Kita ada shout out dari Jenny. Dia bilang sudah share kamu orang punya live. Ya, thank you Thank you, Jenny. Thank you Jenny. Lepas tu kita ada saudara Ben Aziz. Hmm. Ada soalan nih. Dia bilang, Ustaz, kenapa ibadah puasa dibolehkan? Apa ni? Tidak terbaca sebelah dia ni. Dibolehkan apa ni? Niat lah kali ya. Niat awal semalaman. Okey. Tak macam solat yang kena niat dekat-dekat nak solat tu. Oh. Dan kenapa ibadah puasa dibolehkan gabung puasa wajib ataupun dalam dia tulis sana puasa ganti dan puasa sunat sekali, tak macam solat. Apa istimewanya ibadah puasa? Oh. Ustaz faham juga Ustaz ya? Okey. Soalan ni dibaca oleh Kenny pula tu ya. Kenny bilang baca ni. Yang baca. Lagi confused. Saya pun Apa yang digabung? Apa yang sunat ni? Dia ingat berkatan. Sunat. Ya. Teruskan Ustaz. Soalannya berkenaan niat puasa. Niat puasa kita dapati dia berbeza daripada niat ibadah yang lain. Kalau kita nak sembahyang, niat itu pada permulaan sembahyang. Ya betul. Masa kita start sembahyang, start sembahyang sebut Allahu Akbar. Sebelum takbir ya. Jadi waktu Allah, waktu tu niat kan. Begitu juga ketika mengambil wuduk. Mengambil wuduk di mana niat? Waktu permulaan wuduk. Itu ketika mana membasuh Muka. air kena di muka baru ni Niat. Begitulah niat. Sebab niat adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Meniatkan, mensengajakan sesuatu dalam hati serentak dengan awal perbuatan. Itu maksud niat. Tapi kalau kita tengok puasa, dia macam tak serentak. Sebab puasa bermula pada subuh. Kita berniat tu ni sekarang. Kita berniat tu waktu malam. Ada yang sebelum sebulan. Ada yang sebulan. Ada yang sebulan. Jadi macam dia tak serentak, seolah-olah tidak sama dengan maksud niat. Peringkat awal Islam dulu memang begitu. Maknanya niat puasa ni pada waktu subuh. Semua orang kena niat waktu awal ni subuh, semua kena niat serentak. Jadi ini menimbulkan kepayahan kepada umat. Ya. Takut terlupa. Ya. Kena duduk pula di tepi pantai. Nak tunggu fajar tunggu di tepi pantai, tunggu fajar tu terbit. Maksudnya kita kena niat. Ada pula yang mungkin lalai tengok main Facebook apa. Kau ndak puasa hari ni, lambat kau niat. Alamak. Jadi ini menimbulkan kepayahan kepada umat. Jadi dalam ibadat puasa ni kita niat macam mana? Nawaitu sauma ghadin an adai fardha syahri Ramadan hadis sanatillah taala. Sahaja aku puasa esok hari. Ada perkataan esok, esok hari. Dalam sembahyang tak ada perkataan sekejap lagi, dia ada. Kan? Tapi betul. untuk puasa dia ada perkataan itu. Sahaja aku puasa esok hari. Jadi esok hari ini dia macam timer. Jadi kita pasang timer tu siap-siap, nanti jam 6 dia bunyi sendiri macam kita punya telefon gitu kan. Jadi seolah-olah niat puasa ni kita pasang timer, iaitu kita letak perkataan esok hari. Nanti bila waktu subuh datang dia activate sendiri. Auto activated. Begitu. Jadi itulah kehebatan puasa. Sebab itu dia boleh diniatkan lebih awal. Sebab ada sebutan itu esok hari atau pada bulan Ramadan begitu. Sebulan di bulan Ramadan macam begitu. So itulah keistimewaan dia. Dan tidak ada macam sahaja aku macam contohlah diet solat zuhur gitu kan. Sahaja aku solat sepanjang umur aku. Kerana Allah Ta'ala. Sebab kita ada 5 waktu. Jadi takkan zuhur semuanya kan. Contohnya lah.
Ya, semoga terjawablah Ben Aziz kan? Ben Aziz Yeah, kan? Ben Aziz, Ben Thank you. Aziz. Please share Ben. Alright. Ya. Ada lagi? Setakat ni belum? Setakat ni Okey. syarat sudah habis lah. Alright. Kita tunggu lagi. Iya, Zal lah. Kita teruskan. Ni macam Jenny sudah jawab soal tadi pasal anak kecil ni, nombor 14 ni. Kita teruskan ke nombor 15, Zal? Terus. Teruskan. Okey. Alamak. Pasal- Soalan dia ni. Alamak ni nakal. Kaya. Ini daripada Muhammad. Okey. Muhammad saya nama di sini. Daripada Kota Belud, Sabah. Salahkah sekiranya suami isteri bercumbu ketika bulan Ramadan, sedangkan suami isteri ini sah dan tiada auratnya? Dia bilang. Jawab kan? Ustaz silakan Ustaz, yang lebih afdal lah. Oleh kerana soalan dia tadi tu begitu saja. Salahkah suami isteri bercumbu-cumbuan di bulan Ramadan? Dia tak beritahu siang ke malam. Ya tidak. Tidak beritahu. Ya. Jadi kalau kita anggap bercumbuan tu atau malam, digalakkan. Galakkan, Jangan sampai siang dah tak boleh. Cek dulu isteri aku ada dalam tengok Facebook. Isteri Faizal ada. Okey, teruskan. Ya. Jadi maksudnya begitu Sebab para sahabat zaman dahulu mereka sampai malam pun tak bercumbuan kerana bimbang membatalkan puasa. Lalu ada ayat dalam Quran bilang mengatakan bahawa malam tak ada masalah, siang saja yang tak boleh. Jadi kita anggaplah soalan tadi tu yang siang hari lah tu. Pasal nak mau tanya ni soalan. Dia tanya tentang yang siang hari lah itu. Katakan, Ustaz, bolehkah kalau suami isteri bercumbu-cumbuan di siang hari Ramadan, salah ke tidak? Apa tujuan puasa? Tujuan puasa adalah untuk mengontrol nafsu, mengawal nafsu. Betul. Di depan kita ada air mineral Sasa. Kenapa kita tak minum sedangkan air ini halal? Sebab puasa, kontrol nafsu minum. Kan? Di depan kita ada lebihan sahur tadi, ayam goreng berempah. Contohlah kan. Ayam nasi biryani. Nasi biryani. Agar custard. Nasi Arab mandi. Nasi Arab mandi. Telur saffron. Ya. Tapi itu semua kita tak sentuh. Sedangkan ini semua halal, segala telur saffron kan. Biryani tadi itu. Agar-agar apa? Agar custard. Air ini halal bukannya haram. Tapi Bandung. Tersebut lagi orange juice. Itu semua kita tak sentuh di siang Ramadan. Kenapa? Mengontrol nafsu makan. Okey. Jadi ada satu nafsu lagi yang perlu dijaga. Ini nafsu ni. Itu pun nafsu juga. Jadi dikontrol juga di siang Ramadan. Di siang Ramadan. Jadi hukumnya haram ya bagi suami isteri bercumbu-cumbuan di siang Ramadan, dibimbang terbabas. Dan rasanya semua maklum Yalah. Kenny pun maklum agak. Ya betul. Memang. Kalau terbabas tu apa akibatnya? Puasa 2 bulan berturut-turut untuk satu hari. Kalau terbabas 1 hari, kalau dia babas minggu. Kalau dia 2 bulan puasa untuk 1 hari, 1 hari kali 7 lah. Kalau seminggu. Kalau seminggu darab 7. Berapa bulan? Macam 1 tahun. Kalau dia puasa, kalau 1 hari dia tertinggal, dia kena puasa 2 bulan. 2 hari dia lakukan perkara tu, dia kena puasa 4 bulan. Dan tak boleh putus pula tu. Dia kena direct. Dia kena direct. Kemudian kalau dia puasa 3 hari dia buat begitu, maka dia kena puasa 6 bulan. Waktu ini dia dah tak boleh limpas di depan anjing. Sebab anjing akan kejar dia. Dah tinggal tulang. Anjing memang suka tulang. Jadi kena kejar anjing dia nanti. Kalau dah 6 bulan puasa berturut-turut. Itu joka itu punchline ke apa tadi? Sebenarnya punchline tu. Aku mati-mati. Ini dari surah mana ni? Tinggal tulang. Makna saya kena perbaiki lagi lah. Fahiran. Tak, sebenarnya itu lebih kelakar lah. Kira kekek lah. Sebab dia datang kemudian. Kira kick dia. Memang kick. Punchline dia datang kemudian. Nasib hari malam ni juga kadang-kadang besok baru datang tu punchline. Wah, okey. Kita faham sudah sekarang. Jadi janganlah yang bercumbu-cumbu tu janganlah. Tapi Ustaz, ni soalan kepada ini cerita biasa banyak begini lah ni Ustazah. Contohlah tidak bercumbu tapi tutup mata imagine. Batal ke tu Ustaz? Tak batal. Tidak batal. Cuma mungkin mengurangkan pahala. Pahala. Jangan berlebihan lah. Dicumbu tu imagine cumbu jangan lebih dari itulah. Ya.
sebaik-baiknya janganlah sibukkan diri dengan perkara lain. Ya betul-betul urus anak ke apa-apalah. Aduh. Orang bilang ambil tempurung ketuk di lutut. Lama. Baiklah kita tukar tajuk lah. Bahaya ni. Okey Ken. Aduh. Halo seterusnya Ken. Seterusnya kita ada saudara Muhammad Nur Yatim. Dia bilang di sini, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya ada satu kemuskilan tentang niat puasa sebulan. Tetapi tak cukup sebulan. Adakah niat sebulan tu sah ataupun tidak? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Saya muskil pula, macam mana tak cukup sebulan? Maksud dia niat sebulan Ramadan tapi tak cukup 30 hari. Faham. Dia terputus di ke 25 ke gitu, lepas tu dia sambung balik. Maksud dia tak cukup bulan Ramadan. Dia sebulan boleh berpuasa. Maksudnya dia niat sebulan tapi dia terputus. Dia puasa 20 hari saja. Lebih kurang gitulah. Baik. Dan kita di Malaysia ni kita mengamalkan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i wajib niat puasa tu setiap malam. Setiap malam sebab satu puasa tu adalah satu ibadat yang tersendiri. Jadi dia perlu niat yang sendiri. Yang niat sebulan ni adalah amalan mazhab Maliki. Amalan mazhab Maliki, guru pada Imam Syafi'i. Tapi tidak salah kan Ustaz? Tidak salah. Tidak salah. Jadi kita ikut mazhab Maliki lah. Mungkin kita sibuk ke tiap malam lupa. Bercumbu tadi semua. Daripada tarawih sampai ke subuh. Jadi lupa. Baiklah, betul. Lupa dah nak nama berniat puasa. Subhanallah, masya-Allah. Kan? Saya bergambar gitulah, macam mana boleh lupa tu kan. Jadi itulah mungkin sibuk sangat. Ya. Jangan sampai jadi tulang lah. Anjing nanti kejar. Banyak anjing sini. Banyak. Okey Ustazah. Okey. Jadi apa tadi? Sebulan tu. Sebulan. Mazhab tu. Mazhab Maliki mengatakan sebulan. Jadi menurut amalan saya, apa yang saya pelajari, kalau kita ikut mazhab Syafi'i, kita ikut tata cara mazhab Syafi'i, kena niat juga setiap malam. Kena niat juga setiap dia khususkan. Contoh macam kita sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, boleh kita niat satu kali ke? Tak boleh. Maknanya subuh tu kita niat terus sampai ke isyak. Berapa rakaat? Sahaja aku solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak untuk hari ini kerana Ta'ala. Nanti masuk zuhur tak payah niat lagi dah. Mazhab Syafi'i tak benar kan? Jadi begitu juga setiap hari tu kena niat. Kena niat lah kan. Okey betul. Jadi apa je susah niat kan? Ya. Susah sangat kan niat ni. Tapi saya anjurkan juga kalau kita nak amalkan niat sebulan, silakan amal sebulan, cuma diet malam tu buat juga. Malam pun buat juga. Bagi saya dari kecil ini pengamatan saya lah, dari kecil saya selalu berniat sebulan. Dan pada saya balik-balik tu baru saya start macam sebulan, dan juga macam Ustaz cakap lah ada khusus pada besoknya. Tapi bagi saya dulu masa baru-baru belajar tu, dia menguatkan saya, saya sudah terniat sebulan ni, saya tak boleh putus ni. Jadi macam jadi kira macam pembangkit semangat lah untuk tidak putuskan. Lebih kurang gitulah. Putus juga ada. Aduh, ada Bandung. Pernah lagi gini cerita masa kecil lah. Pukul 3 ni kira pukul 4 balik dari sekolah petang, pukul 5 sudah ni. Tiba-tiba sekolah menengah lah. Ini sekolah rendah lah, masih sekolah rendah lagi. Sampai rumah, bas sampai di rumah. Lepas tu waktu tu ada sekolah ada bagi minuman kan, susu apa semua kan. Jadi bawa balik apa semua, terus alah, aku tidak niat pula tadi pagi aku minum lah, pukul 5 sudah. Allah, sayangnya berapa jam bertahan sekali, rupanya 1 jam sebelum terbuka puasa. Alamak. Tapi itu cerita-cerita sharing lah. Ya, ada lagi kan? Adalah. Ni yang last. Ni dia belawak ni. Lawan saya tadi. Dia melawan. Yang tulang punchline dah besok sampai. Ini sampai terus nih kali. Dia bilang, apakah betul seseorang itu berpuasa sedangkan berat bertambah? Ini bukan nak lawan saya, nak mengata saya. Saya rasa sama, saya pun sama. Itu bukan soalan betul. Dia kira lawak lah. Dia bilang, sekiranya tiada apa yang boleh dimakan atau diminum semasa mungkin berada di hutan, bagaimana nak berbuka puasa secara afdalnya?
Allahu akbar. Oh, ini makan daun lah. Ya. Betul jawapan. Betul. Kalau di padang pasir mungkin tak ada apa dimakan. Tapi kalau dalam hutan banyak benda boleh dimakan. Nanti beracun Ustaz, bahaya Ustaz. Yang tak beracun lah. Oh, okey. Ya, daun-daun yang tak beracun, air sungai ke apa sebagainya kan. Mungkin kalau tak ada sangat korek hidung je lah. Alamak. Batal puasa. Korek hidung tapi jangan Jangan makan. Mungkin mau rasa masin-masin sikit. Iya. Macam mana aku tahu masin? pernah rasa. Pernah rasa lah ni. Pernah berbuka puasa dengan teh hidung ni. Alright. Kita teruskan soalan seterusnya. Okey, ini Ustaz, ini baru yang kita dapat lah. Dia tidak minta disebutkan nama, tidak dia letak nama sini. Dia cakap okey. Pendapat Ustaz terhadap content creator ni. Macam kami ni content creator lah ni. Kita buat content podcast lah. Content creator ni makin menjadi, dia bilang, zaman sekarang ni. Apa komen Ustaz terhadap Dato' Alif Syukri yang menggunakan penari-penari lelaki tetapi berkelakuan lembut seperti wanita di music video hari raya pula tu. Hari raya tapi ada lelaki yang berwatakan wanita yang menari-nari, tapi sedangkan kita mau beraya dan celebrate Ramadan kita yang sudah berakhir. Macam music video terbaru dia pula. Itu dia tu. Inilah dia tanya pasal itu lah tu. Orang ni. Apa pendapat Ustaz? Masalahnya saya tak tengok lagi tau. Jangan tengok lah Ustaz. Janganlah tengok. Saya pun isteri bagi tengok gitu sekejap, tapi saya macam malas lah tengok. Not to objectify him, by the way. Kita respect dia dari segi dia punya perniagaan dan sebagainya. Cuma mungkin konten dia tu bagi saya macam berlebihan sedikit lah. Dan dia guna penari lelaki yang menari seperti wanita, bermakeup dan sebagainya. Komen Ustaz, bukan dia saja sebenarnya, ada ramai yang buat begitu. Dan lenggok-lenggoknya. Maksudnya kita ni content creator, kita nak cari populariti, kita nak cari pengikut, nak cari pengaruh. Jadi sebaiknya kita mempengaruhi orang dengan perkara yang baik. Dalam hadis mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajruhu man amila bihi. Siapa yang dapat mempengaruhi orang lain, mengajarkan orang lain perkara yang baik, orang tu buat kebaikan, kita dapat. Maksudnya andai kata kita tak buat dah perkara tu, tapi jalan lagi amalan, counting, still counting. Dan sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruhu wa wizru man amila bihi. Barang siapa yang mengajarkan, mempengaruhi orang dengan konten-konten yang tidak baik, konten-konten yang haram, konten-konten perkara yang maksiat, yang dilarang Allah Ta'ala, dia akan dapat dosanya dan dosa orang yang melakukannya. Kita sekarang ni sedang berpuasa, patutnya dapat pahala, tapi malaikat yang mencatat kejahatan tu mencatat laju. Apa yang kau catat? Aku puasa baik ni. Dulu bakal wajar ada orang berjudi. Budak tu tengah berjudi sekarang. Berterusan pula. Ke tahun-tahun seterusnya berterusan. Selagi orang tu buat. Selagi orang tu tengok video tu lah, sebagai contohnya lah. Sebagai contoh. Jadi sebaik-baiknya kita untuk content creator kena berhati-hati dalam menyampaikan konten supaya tidak mempengaruhi orang dengan perkara yang tidak baik. Dan perkara ni pula masuk dalam internet, viral, di viral orang. Tu susah sudah nak ditarik balik tu. Betul. Susah nak ditarik balik. Walaupun kita mungkin taubat, tapi benda tu dah spread. Spread. Jadi tu perlu dipikir panjang lah. Populariti memang dapat, tapi dosa tu. Dia popular juga tu nanti di akhirat. Mungkin popular juga dengan penarinya, dengan yang ambil videonya. Mudah-mudahan bertaubat lah. Yalah, mudah-mudahan lah. Tapi Kozal, kau apa pendapat kau macam yang content creator macam yang tidak memikirkan tentang sensitivity ni? Satu ya, zaman sekarang ni dong tidak peduli semua tu. Yang penting dong famous, dong boleh buat duit. Betul. Itu ya tu. Itulah. Sampai saya tengok yang buat konten-konten yang tidak baik ni, banyak dia Muslim pula. Ya, betul. Betul Ustaz? Kalau kita khususkan di Malaysia ni jadi sangat menyedihkan lah. Okey, tadi ada kita cerita pasal tattoo. Saudara orang bertanya di sini, dia cakap, apa pula macam Datuk Sri Vida tu, bibir dia macam begini sudah, dia cakap. Yang jarum-jarum sudah macam yang dia tulis sini, saya tidak dapat sebut lah. Dia cakap macam buntut monyet dia tulis ini, tapi saya tersebut sudahlah. Maafkan saya lah ya. dia pakai emoji monyet lagi. Aku pun tak tahu macam
Umurnya. Apa hukum dia tu Ustaz? Kita tahu dia ada dua hukum yang berbeza. Macam tadi Ustaz cakap, tu hukum dia berbeza dengan hukum apabila berpuasa. Saya rasa ini pun sama juga berbeza. Hukum dari segi Islam dan juga dari segi pada bulan Ramadan. Tapi Ustaz, apa pandangan Ustaz terhadap yang jarum-jarum ni, yang macam ni, apa orang panggil ni Zal? Botox. Botox ni. Baik, ini termasuk dalam bab mengubah ciptaan Allah. Jadi perkara itu diharamkan. Kita nak ubah apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, diharamkan. Melainkan kalau mungkin kita terlibat dengan kemalangan sebagainya, maka perlu operation, ubah benda yang terpaksa ataupun benda itu terlampau jelek, jijik. Mungkin dia punya telinga tumbuh di hidung. Maka itu ciptaan Allah. Kau tak boleh ubah, berdosa. Tak berdosa waktu itu. Sebab apa? Susah lah kan. Ada macam telinga pula satu lagi di hidung kan. Jadi maka perlu buang. Tapi kalau dah bibir kan, jadi dia ubah suai lagi tu, dah merupakan itu punchline sampai terus Ustaz. Allah, makin akhir sudah. Makin baik. Saya terfikir terbaik Ustaz. Macam mana telinga? Telinga di hidung. Itu macam mana lahir lagi itu perlu. Saya rasa kalau saya, pandangan saya, dia perlu ubah lah, walaupun dia ciptaan Allah. Sebab dia dicemu, dia jadi stres, dia ya saya tahu dia mungkin dia minta izin. Korek hidung, korek telinga. Korek hidung tembus di telinga. Pendengaran dia baik ya. Saya tak terfikir. Okey berbalik. Ya Ustaz, berbalik kepada yang buntut monyet ni lah. Subhanallah. Siapa bagi soalan tu betul-betul lah. Emoji yang babun lagi, bukan yang monyet biasa dia letak. Aduhai. Yang gitu. Ustaz, dia macam mana? Haram kah atau macam mana? Sebab dia sudah jarum-jarum dan membentuk-bentuk. Ada hadis kan Ustaz yang menyokong kepada itu? Yang mengubah ciptaan Allah ada. Ada. Ada hadis yang mengatakan tidak dibenarkan kita mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagainya, melainkan untuk yang pengecualian tadi itulah. Jadi kalau tak ada perkara tadi itu memang tak boleh ubah. Tak boleh ubah. Baiklah. Jadi terjawablah soalan anda ya. Sama ada kau yang mau cuba-cuba mau jarumkannya ataupun kau bercakap dengan siapa, kita tahulah. Ya. Alright. Ya, kita ada shout-out. Ada shout-out, teruskan. Kita ada shout-out dari Ustaz Farid Lima. Assalamualaikum Ustaz Farid. Ya, tadi sama-sama tarawih dengan Ustaz ya. Iya, alhamdulillah. Dia bilang sini kirim salam tuan guru kita. Iya. Tuan guru juga tu sebenarnya. Jadi jawapannya kena jawab Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ya betul. Iyalah, okey. Sah. Alright. Ada lagi? Tidak. Tiada. Alright, kita teruskan mungkin soalan yang akhir sudahlah. Ini cerita pasal alamak. Okey. Dia tanya sini, dia bilang Chef Amar, telur saffron. Telur saffron. Yang viral tu kan. Kena sihir dia cakap, dan dia terpaksa tutup. Apa itu sihir? Dia cakap soalan dia ni, apa itu sihir? Dan apa pandangan Ustaz terhadap isu Chef Amar ni? Sihir walaupun di bulan puasa. Actually sihir sebelum bulan puasa dan bulan lain pun tak boleh kan sebenarnya. Apa Ustaz punya komen tentang sihir ini secara general? Sihir merupakan satu ilmu yang dipelajari dan ada hubungan dengan iblis, ada hubungan dengan syaitan. Jadi kalau tak ada hubungan tu, dia mungkin jadi silap mata begitu. Tapi nak menjadikan sihir mesti akan ada hubungan dengan unsur iblis, unsur syaitan. Dan biasanya iblis dan syaitan yang membenarkan sihir itu terjadi, dia akan suruh kita buat perkara-perkara yang syirik, perkara-perkara yang mengeluarkan akidah kita. Begitulah yang diceritakan. Jadi maksudnya sihir merupakan salah satu daripada dosa besar. Nabi SAW pernah bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar. Sedangkan dosa besar ni bukan 7 saja, banyak lagi. Tapi Nabi Muhammad SAW fokus pada 7. Perkara yang kedua dalam 7 tu adalah as-sihr, adalah merupakan sihir. Yang kedua adalah merupakan sihir. Maksudnya merupakan satu perkara yang sangat besar dosanya, menyihir
Mempelajari sihir dan menyihir orang lain. Hantar barang lah, kira macam hantar barang lah. Okey. Okey. Jadi Ustaz, saya selalu macam isu Chef Amar ni tak tahulah macam mana. Tapi dia cakap dalam komen dia tu, saya tidak mau keluarga saya kena. Dia cakap anak saya semua kena, saya stop lah. Itulah orang bilang virality ni tidak semestinya positif atau negatif. Dua-dua pun up. Sebab dia mula-mula kan hentam sebenarnya dengan harga yang mahal, tapi disebabkan oleh itu dia sold out. Setiap hari dia sold out. Tidak kira dia RM40 satu bungkus, orang still mau beli. Sebabkan telur saffron. Telur. Baiklah, ini saja sebenarnya soalan yang saya ada. Okey. Ada lagi coming baru masuk nih soalan seterusnya. Okey Ustaz, soalan ini berbunyi, kalau dye ataupun color rambut untuk menutup uban tu dikira mengubah kejadiankah Ustaz? Uban yang tumbuh dari kecil sebab resdung, dia cakap. Ini macam ada yang berpenyakit gitu kan, dia memang muda-muda dia sudah start beruban. So dia dyekan rambut lah untuk mengelak daripada orang bilang nampak putih ataupun beruban dalam usia yang muda, Ustaz. Ini termasuk dalam mengubah ciptaan Allah dan yang dikecualikan, kerana ia termasuk dalam bahagian apa yang aib, yang memalukan dan sebagainya. Maksudnya dibolehkan dan gunakanlah dye yang halal lah, yang bukan chemical dan sebagainya. Begitu. Alright. Okey, sudah terjawab. Itu ada soalan yang masuk atau tidak, saya tidak pasti. Saya double check dulu. Alhamdulillah, kita semua sudah habis, kita sudah berakhir. Ya, Alhamdulillah, kita sudah berakhir. Dan terima kasih kepada semua para pendengar-pendengar semua, kepada semua viewers ataupun yang bersama-sama kita di Facebook dan sebagainya. Dia akan terus berada di Facebook dan boleh tengok bila-bila masa. Dan of course paling terbaik adalah Spotify. Boleh dengar kita di podcast. Kenapa di Spotify? Kita boleh sambil drive, kita boleh sambil buat kerja, potong rumput, masak telur saffron. Asal potong rumput? Ya, selalu. Ya. Rumput sudah panjang depan rumah. Maksud saya menyapu kerja-kerja kita boleh sambil dengar. Berbanding kepada Facebook, kita terpaksa duduk dan menonton dan membuang masa. Itu sedangkan kita boleh multitasking. Subjektif sebenarnya. Jangan kita menuduh sembarangan. Di bulan Ramadan ini tak baik. Gitu. Baiklah. Nanti Suhaimi cakap apa? Mimi tadi. Kita ada last shout out. Okey, teruskan. Dari producer kita, Net. Okey. Bilang best betul dengar Ustaz ni. Terima kasih banyak Ustaz ilmu. Dia adalah penerbit kita punya podcast sebenarnya. Terima kasih. Baiklah Ustaz, saya personally ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi dah hadir Ustaz. Macam kami ni, saya lah sendiri serba-serbi dan kurang. Dan saya harap dengan adanya orang bilang benda-benda sebegini ni adalah sikit-sikit sama apa Zal? Sama akhirat Zal. Akhirat, ya betul. Jadi terima kasih Ustaz Abdullah Hakim sebab sudi datang. Kini bagi saya syok dengar ilmu dari agama lain sebenarnya. Hari ini alhamdulillah. Memang best lah. Dan lawak lah memang best. Terutama yang punchline datang selepas 5 saat itu best. Ya Faizal? Zal. Saya satu je Ustaz. Saya masih terfikir lagi. Kira suara saya. Tidak apa? Tidak suara. Ada. Ada. Macam mana rasanya ada. Telinga di hidung itu. Aduh. Penaja kami pada kali ini dan juga sepanjang bulan Ramadan ini adalah daripada Jepun. Jauh daripada Jepun. Orang Kota Marudu tinggal Jepun. Yes. Follow Ilhan punya perjalanan mempromosikan Aomori Japan di YouTube. Sambil-sambil itu subscribe, like dan share channel Lagu Dari Langit YouTube dan sosial media mereka hari ini. Hari bila-bila lah. Betul. Kita berikan peluang kepada Ustaz untuk berkata sepatah dua kata lah sebelum mengakhiri podcast kita inilah. Dipersilakan Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Kita berada di pertengahan Ramadan. Betul. Yang disebutkan sebagai maghfirah, musim ataupun fasa keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baiknya dikala orang lain mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, kita pastikan diri kita, ahli keluarga kita, sahabat handai kita juga
tak terkecuali dari mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Keampunan Allah Subhanahu Wa Taala didapati dengan cara memohon, dengan cara meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja ibadat yang kita buat pada Ramadan ini, kita buat podcast, kita buat jualan, kita buat puasa, kita buat sembahyang, kita baca Quran, niatkan ini untuk menebus dosa kesalahan kita, insya-Allah. Jadi mungkin saya juga ada banyak buat salah, ada banyak buat silap dan sebagainya. Jadi saya mohon maaf kepada semua yang mendengar, kepada semua yang mengenal, kan? Maaf zahir batin. Selamat Hari Raya. Tak silap Ustaz. Cuma punchline yang pertama tu lambat sikit. Kedua tu dah masuk terus. Yang telinga di hidung. Terima kasih Ustaz. Itu saja daripada kami. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami sekali lagi. Dan kepada pendengar-pendengar baru di Facebook tu, boleh ke Spotify cari Kinabalu Podcast. Lagi senang kamu dengar, boleh dengar episod-episod yang sebelumnya. Dan kami punya sharing adalah santai sebegini, dan bukan juga bilang sharing kosong. Dan kita selalu berikan orang bilang pelajaran-pelajaran jugalah, ataupun sharing-sharing yang tertentu juga. So follow kami di Spotify. Itu saja daripada kami. Saya Ricardo. Saya Kenny. Saya Faizal. Sedih pula kan. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Ciao, Cin. Ciao. Ciao, Bella. Ciao. Hi, I'm Anne Athena Osman, and you're listening to Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Check your systems are offline. Number one for today's hits and all-time favorites.